pagi ni pergi ke pejabat pos, ke Citylink, nak pos barang, nak COD. Tapi saya tak pergi lagi sebab saya takut saya termis teppanyaki 10.30 pagi. Lepas ni baru saya pergilah. Saya bukan saya tunggu nak join teppanyaki bukan kerana nak share. Kadang-kadang saya jadi CCTV, tapi saya nak tip dan juga nak positif circle daripada aura-aura daripada grup daripada FBO lain dalam meeting teppanyaki ni. Alhamdulillah saya masih dipanjangkan umur oleh Allah, diberi kesihatan. Walaupun kita tak, bila dah umur macam ni kita tak sihat sepenuhnya, tapi kita ada produk yang boleh bantu kita untuk jaga kesihatan dan diberi peluang untuk berada di dalam Business Forever dan juga diberi peluang alhamdulillah berada dalam kumpulan SIFU kumpulan BOI International. Boleh nampak saya Datuk Boleh okey. Untuk yang baru-baru join, yang mungkin tak kenal lagi Kak Laila, saya perkenalkan, nama saya Laila Niza. Saya berusia 59 tahun. Daripada Kuala Lumpur, sebenarnya berasal daripada Perlis tapi saya menetap di Kuala Lumpur. Saya join 2014, join Forever 2014 semasa usia saya 53 tahun. 53 tahun tu kiranya umur dah lewat dah. Ada ramai yang lebih bernasib baik sebab diberi peluang untuk jumpa Forever lebih awal. Lebih muda, masa usia muda. Jadi ambillah peluang yang ada. Walaupun Kak Laila join lewat umur 53 tahun, tapi Kak Laila masih berada di tahap yang walaupun tak setinggi yang grup-grup yang lain yang hebat-hebat tu, tapi pada Kak Laila sangat-sangat bersyukur kerana Kak Laila masih ada peluang untuk menikmati kehidupan yang lebih selesa daripada kerja makan gaji 33 tahun yang lalu. 33 tahun sebelum itulah. Daripada zero kepada tak tahu apa-apa tentang MLM, tentang networking. Sekarang dah ada ilmu walaupun lambat, tapi masih terus untuk belajar untuk ambil ilmu. Dan syukur alhamdulillah kita dapat SIFU yang dah banyak mengambil inisiatif untuk buat teppanyaki, untuk buat training, untuk buat macam-macam program terus selain daripada HQ yang aturkan. Dan daripada ilmu yang saya dapat itulah saya secara perlahan-lahan saya upgradekan diri, terutama di waktu PKP ni kita terpaksa belajar terpaksa diri untuk belajar online tak dapat banyak pun, dapat sikit pun jadi dulu. Tapi yang penting recruiting skill set. Ingat skill set nombor 1 saya ingat sangat Datuk, sebab yang tu saya bermula dulu pun saya rekrut gila-gila. Jadi crazy juga kita rekrut seramai mungkin semasa kita join ni. Tak faham pasal CC pun tak apa, yang penting kita rekrut dulu taja orang seramai mungkin. Dan yang skill set yang terbaru yang kita join baru ni, yang saya sangat berterima kasih lah, sebab bukan berterima kasih saja, lebih saya bersyukur kerana kita dapat speaker-speaker yang sangat-sangat hebat. Dan lagi satu, saya tak tahulah Yusrida ada ke tidak pagi ni. Saya nak ucapkan terima kasih sebab apa? Dia telah beri satu idea di mana sebelum ni kita belajar tentang leverage masa, leverage duit orang, leverage tenaga orang kan Datuk, dalam networking kan. Tapi kita juga kena ingat, kita kena ada juga leverage testimoni. Leverage testimoni, makna kita guna testimoni orang lain juga. Kalau kita tak ada testimoni sendiri, kita gunakan, leveragekan testimoni orang lain untuk kita gandakan juga kita punya income kita di Forever. Kemudian pentingnya goal setting yang macam Datuk ajar memang kena ada. Kalau kita tak, lepas tu kena tulis dan tengok hari-hari goal setting dengan big why kita memang kena ada. Tak ada yang tu memang kita tak ada hala tuju, Kita buat Forever ni kalau kita nak income besar, income banyak walaupun mungkin kita tak boleh capai macam mana leader lain tapi kita kena terus belajar dan kena ada matlamat lah, kena ada matlamat. Dan tahun 2021 saya ingat Datuk cakap tahun tanpa alasan. Memang tak boleh bagi alasan dah.
walaupun ada cabaran, walaupun kita kata stok tak ada, tak cukup, tapi saya bayangkan saya tak boleh nak bayangkan macam mana leader-leader grup-grup lain boleh capai F2D, boleh capai CBM tanpa dalam keadaan stok tak ada ni. Maknanya kita boleh buat. Kita kena reset kita punya minda. Kita tak boleh mudah rasa down. Kita kena selalu orang kata mesti ada semangat lah. Mesti ada selalu semangat, dan sebab tu pentingnya join Teppanyaki ni. Sebab kita dapat semangat ya dengan aura daripada orang-orang positif. Okey, kalau nak berjaya lah. Okay, lagi satu sebelum saya undur diri Datuk, saya nak kongsi tentang tiga FBO saya. Saya harap mereka ada join pagi ni, at least 2 orang lah yang dapat join pagi ni untuk share. Seorang adalah seorang ni dulu nama dia Nitika Semalawati. Saya harap dia join pagi ni. Dia join sebagai AS. Ini saya nak bagi ni supaya lain-lain yang baru-baru join pun kan. Dia join sebagai satu motivasi juga, inspirasi ya. Join sebagai AS. Dia jadi Arnab Datuk, dia laju. Dia menaja tapi lepas tu dia tidur. Dia berhenti dia stop, tapi rangkaian dia yang ada yang masih bergerak tu, akhirnya salah seorang daripada cicit dia jadi manager. So, bila dia nak jadi manager, kan dalam plan marketing kita, dalam Forever, apabila naik yang bawah naik manager, dia akan tolak yang atas jadi manager. So FBO saya bernama Niti ni, dia jadi unrecognized manager. Unrecognized manager, tetapi dia masih dapat 48% ya, dan discount walaupun dia tidur semua ni. Memang tak ada income lah, tidur tapi yang dapat income adalah orang yang bawah tu, manager yang bawah dia tu. Tapi dia dapat 48% dan dia dapat bonus RM600 untuk setiap ahli baru yang dia taja, ahli biasa yang dia taja, betul. So daripada situ dia mula bangkit. Dan income dia, saya nak cerita, nak kongsi dengan yang lain ya. Income walaupun dia unrecognized manager, tapi sekarang dia dah tahu dah macam mana nak jadi recognized manager lepas ni. Income dia bulan Disember saja Datuk hampir sama dengan income bulanan gaji dia yang dia bekerja hampir 40 tahun. Dia nak pencen tahun depan ya. Dia nak pencen tahun depan, maknanya kalau dia boleh speed lagi, dia akan dapat income bulanan lebih daripada income bulanan dia berada dan bekerja makan gaji selama lebih 40 tak dekat hampir 40 tahun tu. Tu dia cerita dia ya. Dan ada seorang lagi pun sama juga dah pencen dan dia berasa sangat-sangat teruja sebab income dia di Forever yang terbaru ni pun, walaupun dalam musim pandemik, dia berjaya cecah dapat income bulan lepas sahaja lebih daripada gaji bulanan dia juga yang bekerja selama berpuluh tahun semasa makan gaji. Kak Siti ya, Kak Siti Azizah. Ni belum ni lagi nak muncul, tapi saya harap dia akan muncul juga nanti. Dan Supervisor Azrul, Datuk kenal dia kan, selalu masuk dalam meeting Teppanyaki. Dia ni pun dia kura-kura. Dia bukan Arnab, kura-kura. Slow tapi dia berterusan. Dan saya harap tahun ni dia akan jadi Arnab yang bukan Arnab yang tidur lah. Sebab bulan ni 2021 dia dah sahut cabaran Datuk. Dia dah selepas dengar Art of War, selepas join skill set 9333, sebab sebelum ni dia banyak miss kelas sebab dia kerja makan gaji kan. Dia tak ada masa, tak cukup masa. So bila dia start bulan ni, sebelum pertengahan bulan ni baru ni, dia dah capai 5 sisi aktif. Dia dah mula tak menaja VIP. Sebelum ni hujung bulan baru capai 5 sisi, tu pun tak tentu, kadang-kadang tak capai. Saya harap kalau Azrul ada dalam ni, dia akan share kejap lagi dan kita sama-sama berdoa ya. Kita sama-sama berdoa untuk saya dengan Kak Lela, dan saya doakan semua juga FPO yang join Teppanyaki hari ini berjaya. Dan jangan lagi tukar-tukar platform. Kita dah berada di platform yang betul, yang tepat ya, yang bisnes yang sangat mudah. Jadi teruskan saja. InsyaAllah kita akan terus berjaya dan jumpa anda di puncak kejayaan. Okey, bye. Assalamualaikum.